Kau terimalah segala usaha kami. Engkau redailah dengan segala amal kami ini, ya Allah. Dan Engkau bimbinglah kami untuk menjadi hamba-Mu yang berazam murni, untuk berhikmat dan berbakti pada agama, bangsa dan negara. Allahumma ya mudabbiral kaun. Engkau jadikanlah perhimpunan ini perhimpunan yang dirahmati, perpisahan selepasnya perpisahan yang terpelihara. Satukanlah dan tautkanlah hati-hati kami ini dengan ikatan ukhuwah yang erat, serta permudahkan jalan-jalan untuk menuju ke arah menunaikan tanggungjawab kami. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebab itu majlis mengalu-alukan kehadiran ibu bapa yang turut serta dalam program ini dan di atas kesudian yang sudi melapangkan masa untuk bersama-sama mendengar amanat. Okey, tanpa membuang masa, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Puan Hajah Nur Hayati untuk menyampaikan taklimat beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang saya hormati rakan-rakan guru, para ibu bapa dan juga semua anak-anak tingkatan 1, peralihan tingkatan 1 dan tingkatan 2 sisi petang. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang cuba kami sampaikan akan dapat difahami dengan jelas oleh semua murid dan juga para ibu bapa, kerana dalam pelaksanaan program ini kerjasama dan pemantauan daripada tuan-tuan dan puan-puan sangat kami perlukan. Okey, sebagaimana yang telah kita maklumkan dalam surat yang telah diedarkan pada minggu lepas, pada hari semalam, semua murid-murid tingkatan peralihan tingkatan 1 dan tingkatan 2 mula dicutikan hari ini. Mula dicutikan ini tidak bermaksud mereka bercuti kosong. Mereka terpaksa dicutikan kerana kekurangan bilik darjah yang digunakan untuk ujian bertutur bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga ujian mendengar yang akan bermula pada minggu hadapan sehinggalah 16 hari bulan 2. Jadi dalam tempoh hampir 2 minggu ini, semua murid telah diarahkan untuk membuat nota poket ataupun nota kecil. Untuk makluman para ibu bapa, ini adalah projek khusus pihak sekolah dan dipantau terus oleh Tuan Pengetua. Okey, jadi tempoh penyediaan ini bermula pada hari ini sehinggalah 18 Mac 2023. Okey, mengapa anda perlu buat nota poket? Kita kena faham kenapa kita buat benda ini. Saya tak nak murid-murid buat kerana dipaksa, disuruh dan diarahkan. Kita kena tahu sebab supaya kita berlapang dada dan sentiasa positif dengan tugasan yang diberi. Okey, perkara yang pertama, kenapa anda perlu buat? Kerana nota poket ini akan menjadi persediaan belajar sebelum diajar untuk sesi persekolahan yang baru. Murid peralihan akan naik tingkatan 1, murid tingkatan 1 akan naik tingkatan 2 dan murid tingkatan 2 akan naik tingkatan 3 pada 19 Mac nanti. Okey, sebab yang kedua, projek ini juga dapat memanfaatkan waktu anda dicutikan dengan perkara yang berfaedah. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemahiran membaca dan meringkaskan maklumat. Dan yang keempat, dia akan dapat melatih dan merangsang kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis dengan cara menulis semula maklumat yang telah dibaca dalam bentuk peta iting. Okey, saya rasa murid-murid semua sudah mendapat pendedahan yang jelas bagaimana nak membuat peta iting.
Kita ada peta dakap, peta buih, peta pokok, peta alih dan sebagainya. Okey, seterusnya, apa yang anda akan dapat setelah menyiapkan tugasan ini? Anda akan dapat faedah yang sangat berbaloi. Yang pertama, kemahiran membaca dan menganalisis maklumat akan semakin meningkat. Yang kedua, sudah tentu anda akan dapat menambah pengetahuan berkenaan tajuk yang akan dipelajari. Masuk saja sekolah nanti, 19 hari bulan 3, dah dapat jadual waktu sebelumnya, awak dah dapat tahu dah, oh cikgu akan ajar apa untuk bahasa Melayu. Cikgu akan ajar apa untuk sains sebab anda dah baca. Okay, yang ketiga, ada rujukan iaitu nota poket ataupun nota kecil yang akan digunakan sebelum dan semasa menerima pelajaran di kelas. Cikgu mengajar di depan, awak sudah ada bahan bacaan yang ringkas. Dan ini sudah tentu akan dapat memantapkan pemahaman anda ketika anda belajar nanti. Okay, yang keempat, apabila anda sudah ada persediaan dan anda sudah tahu apa yang akan diajar oleh guru, sudah tentu motivasi belajar akan meningkat. Dan seterusnya anda akan dapat menguasai pelajaran yang diajar. Dan yang kelima, anda akan fokus dengan pengajaran guru kerana anda telah mendapat gambaran awal tentang apa yang akan diajar oleh guru pada hari tersebut. Okey, sebelum saya terlupa, semua murid yang mendengar, tolong buat catatan. Bagaimana anda mencatat di dewan ketika guru memberi penerangan, begitu juga pada hari ini. Tolong sediakan buku catatan dan catat. Okey, seterusnya. Apakah mata pelajaran yang diwajibkan untuk penyediaan nota poket? Okey, seperti yang diminta oleh Tuan Pengetua, anda perlu membuat nota poket bab 1 hingga bab 3. Saya ulang, bab 1 hingga bab 3 bagi 8 mata pelajaran teras bagi murid-murid yang beragama Islam. Bagi murid bukan Islam, ada 9 mata pelajaran teras termasuk bahasa Cina. Okey, seterusnya. Apakah barang ataupun keperluan untuk menyediakan nota poket atau nota kecil ini? Okay, selain daripada persediaan belajar sebelum diajar, nota poket ini juga berfungsi sebagai rujukan ketika anda akan menghadapi ujian-ujian dan peperiksaan. Jadi anda boleh membuat nota kecil ini, nota poket ini dalam buku nota kecil yang anda beli, buku nota bersaiz kecil. Ataupun anda boleh guna buku tulis biasa. Buku tulis biasa yang warna coklat tu pun boleh. Ataupun buku tulis yang biasa tu awak boleh lipat 2. Dia akan jadi kecil yang boleh dipegang macam kita pegang handphone. Ataupun anda boleh menggunakan test pad, kertas kajang, ataupun anda juga boleh menggunakan kertas A4. Ini adalah pilihan ni. Dia bukan kewajipan, kita tak tetapkan mana-mana kaedah yang paling sesuai untuk anda, yang paling selesa untuk anda boleh pilih. Okey, kami tidak mahu bebankan anda untuk membeli buku lain. Anda boleh guna buku sedia ada, mungkin ada buku tulis yang tak habis lagi. Buku tulis adik sekolah rendah yang belum habis lagi pun boleh gunakan. Okey, yang kedua, buku teks. Untuk makluman ibu bapa, semua murid telah diberi buku teks untuk sesi persekolahan yang baru. Walau bagaimanapun, ada beberapa orang murid yang masih belum menerima buku teks kerana tidak hadir pada hari pengagihan. Jadi untuk yang belum dapat buku teks, anda boleh datang ke sekolah pada hari Isnin minggu hadapan pukul 9 hingga pukul 11. Saya ulang, pukul 9 sampai pukul 11. Terus pergi ke bilik SPBT. Nanti akan ada cikgu di situ untuk membantu. Okay, yang ketiga, anda juga boleh anda boleh merujuk nota online, anda Google sendiri. Kalau anda buka dekat Google tu, anda type je Sains tingkatan 1 bab 1. Akan keluar macam-macam nota online. Maksudnya selepas anda merujuk buku teks, anda nak dapatkan lagi pengetahuan yang lebih mendalam, anda boleh Google maklumat. Ataupun anda juga boleh lihat pada YouTube. Type kat YouTube tu Sains bab 1. Akan ada penerangan direct daripada ramai guru tentang tajuk yang diajar.
Okey, yang keenam. Jadual bimbingan guru. Okey, oleh kerana projek ini berkaitan mata pelajaran yang belum dipelajari oleh murid. Jadi kami faham kekangan kekangan untuk membuat nota tentang tajuk yang belum belajar. Jadi kami sediakan jadual bimbingan. Jadi untuk makluman para ibu bapa, jadual bimbingan ini dia tak macam jadual PDPR. Dia tak macam jadual PDPR kerana ramai guru terlibat dengan pengawasan ujian bertutur bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Maksud saya pada tarikh-tarikh ini guru-guru terlibat di sekolah luar. Jadi itu antara kekangan kami lah. Walau bagaimanapun jadual ini adalah kami susun untuk murid-murid merujuk. Cikgu-cikgu itu mungkin akan memberi bahan sebelum mereka bertugas ataupun selepas mereka bertugas. Okay, walau bagaimanapun murid-murid yang ada masalah boleh mengajukan apa juga soalan kepada guru-guru melalui WhatsApp ataupun Telegram. InsyaAllah kami akan sentiasa bersedia untuk membantu. Okey, yang terakhir, kaedah bimbingan guru. Okey, seperti yang saya maklumkan tadi, guru akan menyediakan bimbingan dengan menyampaikan atau menerangkan tajuk pelajaran dalam bentuk yang sesuai. Maksudnya bentuk yang sesuai dengan situasi guru tersebut. Okey, bagi guru yang tidak berada di sekolah ketika itu, mungkin guru tersebut akan memberi nota online, sendkan any flip, PowerPoint dalam grup WhatsApp ataupun Telegram. Ataupun mungkin bimbingan diberi dalam bentuk nota offline. Cikgu bagi contoh peta pokok sebahagian daripada bab 1 sejarah. Cikgu bagi dalam grup, minta murid-murid untuk sambung. Ataupun cikgu hantar video pengajaran. Ataupun juga mungkin cikgu akan mengadakan sesi Google Meet bersama dengan murid. Ini untuk guru-guru yang berada di sekolah. Okey, yang kedua, dari segi pemantauan. Okay, oleh kerana projek ini adalah projek khusus yang disemak terus, dipantau terus oleh Tuan Pengetua. Jadi murid-murid akan menghantar gambar setelah mereka membuat nota poket, hantar gambar ke dalam grup mata pelajaran masing-masing pada setiap hari Sabtu. Bermula Sabtu yang pertama, 11 hari bulan 2. Okay, 11 hari bulan 2 minggu depan, semua murid akan menghantar nota poket untuk bab 1 bagi semua mata pelajaran ke dalam grup mata pelajaran. Okey. Kemudian Sabtu yang berikutnya 18 hari bulan 2, itu sudah Sabtu yang bermulanya cuti sekolah, hantar bab 2. Dan Sabtu yang terakhir pada 25 hari bulan 2 untuk bab 3. Okey, walau bagaimanapun sekiranya ada murid yang telah menyiapkan nota tersebut lebih awal, contohnya cuti sekolah bermula 17 hari bulan 2. Memang dia dah nak pergi melancong, dia tak nak ganggu cutinya dengan kerja-kerja sekolah, murid tersebut boleh siapkan ketiga-tiga bab dalam tempoh 2 minggu ini dan hantar kepada guru berkenaan. Okey, saya rasa setakat itu saja penerangan tentang program ini. Mungkin selepas ini Cikgu Wahidah akan buka kepada sesi soal jawab dan pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan nak tanya direct ataupun boleh tanya dalam grup kelas. Okey, terima kasih kepada semua ibu bapa. Terima kasih kepada semua murid. Mudah-mudahan tempoh anda dicutikan ini menjadi satu tempoh yang sangat bermanfaat untuk anda sebagai persediaan menghadapi sesi persekolahan yang akan datang. Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih atas taklimat yang disampaikan sebentar tadi. Untuk itu dialu-alukan ibu bapa dan murid-murid yang ingin bertanyakan soalan boleh mengemukakan soalan di grup kelas masing-masing atau sekiranya ada soalan yang ingin diajukan di sini
Boleh bertanya di sini. Okay. Minta diorang isi kehadiran dekat chat. Okey, sekali lagi diingatkan agar murid-murid untuk mengisi kehadiran di bahagian chat. Di bahagian message ini ada link kehadiran disediakan. Boleh boleh isi kehadiran di situ. Dan juga ibu bapa yang hadir. Termasuk ibu bapa yang hadir dalam taklimat. Untuk nota minimum satu bab berapa muka surat? Tak terpulang. Okey, soalan daripada Muhammad Cikgu Farhan, untuk nota minimum satu bab berapa muka surat? KIT. Tak ada limit muka surat. Tak ada had. Cuma nota itu adalah maklumat yang ringkas lah, maklumat ringkas yang mudah difahami dan tidak digalakkan banyak muka surat. Sebab dinamakan nota ringkas ataupun nota kecil. Okey, soalan seterusnya. Okey, link kehadiran telah dihantar ya. Murid-murid dan juga ibu bapa yang hadir, mohon isikan kehadiran di ruangan chat. Okey, ada soalan? Jika malu bertanya secara direct, boleh type dekat message tu. Ya, Puan Aminah Asma. Nampak angkat tangan tadi? Saya tengok sini kalau ada soalan. Okey, mungkin tak ada soalan lagi. Jadi selepas ni saya akan serahkan pada Cikgu Wahidah. Tapi kita tak offkan lagi link ni kerana kita beri peluang kepada yang belum isi kehadiran untuk isi. Okey, terima kasih semua. Saya serahkan kembali kepada Cikgu Wahidah. Okay, terima kasih Puan Hajah Nur Hayati. Semoga taklimat yang disampaikan sebentar tadi menjadi garis panduan dalam melaksanakan tugasan yang diberi. Dengan berakhirnya taklimat itu tadi, maka berakhir sudah majlis kita pada pagi ini. Saya mewakili pihak majlis mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian ibu bapa dan murid-murid meluangkan masa mengikuti taklimat ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta kepada semua pelajar dan ibu bapa yang nanti minta pukul 11 untuk sama-sama mengikuti program taklimat sesi kaunseling bersama dengan Cikgu Mastura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bagi tingkatan 3. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya sambung kerana ada soalan-soalan. Siapa yang masih dalam sidang ini boleh tengok, boleh dengar kerana ada soalan-soalan daripada WhatsApp. Soalan yang pertama tanya berapa mata pelajaran? Berapa mata pelajaran yang nak dibuat? Okay. Alfa Dania. Alfa Dania berapa mata pelajaran Alfa? Alfa Dania. Okey, berapa mata pelajaran? 8 mata pelajaran. Untuk murid Melayu, 8 mata pelajaran. Semua mata pelajaran teras. Untuk murid Cina, 9 mata pelajaran termasuk bahasa Cina. Okey, ada soalan lain? Berapa bab berarti? Berapa bab? Okey, soalan yang kedua. Berapa bab cikgu? 3 bab. Bab 1, bab 2, bab 3. 3 bab. Bab 1, bab 2, bab 3. Okey, soalan seterusnya. Ada lagi Cikgu Wahidah? Cikgu Hidayah? Tak ada. Okey. InsyaAllah saya akan kongsikan maklumat penerangan ni nanti dalam grup kelas. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi nanti pukul 11 pagi.